Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Afzalina Azmi dan dalam video ini saya akan membincangkan tentang soalan statistik dan penyelesaiannya. Okey, dalam jadual di bawah ini, dalam jadual yang diberikan ini, menunjukkan pencapaian bagi 3 kelas. Pencapaian bagi 3 kelas iaitu kelas 5 gamma, 5 omega dan 5 beta dalam satu ujian matematik tambahan. Diberi mean markah, so ini adalah mean markah, dan juga sisihan piawai ataupun standard deviation bagi markah. Which class shows the most consistent achievement in the test? Jadi di manakah, yang mana satukah kelas yang menunjukkan pencapaian yang paling konsisten dalam ujian itu? Beri sebab untuk jawapan anda. Okey, baik. Ini adalah sebenarnya soalan yang ingin melihat pemahaman konsep, apa yang anda faham tentang maksud konsisten. Jadi, jawapan untuk soalan ini adalah kelas yang menunjukkan pencapaian yang paling konsisten adalah kelas 5 omega. Ini kerana sisihan piawai bagi markahnya adalah yang terendah. So sisihan piawainya 1 ataupun standard deviation is the lowest. So sisihan piawai 1 paling rendah antara dua lagi kumpulan yang ada di sini. Okey. Jadi itu adalah sebabnya. Okey. Jadi saya tuliskan jawapan di sini. 5 omega adalah kelas yang paling konsisten pencapaiannya kerana sisihan piawai markah adalah yang terendah. Okey. Baik, seterusnya saya cuma ingin membincangkan lagi dengan lebih lanjut apa maksud mean markah dan sisihan piawai ini. Apa yang dimaksudkan, bagaimana kita boleh menggambarkan idea berkenaan mean dan juga sisihan piawai. Baik, kalau saya gambarkan menggunakan simple diagram, misalnya kalau kita lihat kelas 5 gamma, okey. 5 gamma di sini mean markahnya adalah 75. Jadi you boleh gambarkan di sini adalah titik 75. 5 omega pula, 5 beta pula, ini adalah untuk kelas gamma. Okey, untuk 5 beta, mean markahnya juga adalah pada kedudukan 75. Ini adalah beta. Dan seterusnya untuk 5 omega. Okey, so ini adalah untuk omega. Mean markahnya buat daripada kedudukan 70. So mungkin di sini. Okey. Baik. Now, apabila kita bercakap tentang mean, maksud mean adalah di mana data kita kebanyakannya tertumpu. Jadi data banyak tertumpu untuk kelas gamma, data banyak tertumpu di kawasan markah yang 75. Tak semestinya dia dapat markah 75, mungkin ada pelajar yang dapat kurang daripada 75 atau lebih sikit daripada 75 dan sebagainya. Jadi kita boleh gambarkan data bagi kelas 5 gamma sedemikian. Okey, jadi mungkin ada yang dapat 75 juga, so tak ada masalah di sini. Cuma data banyak tertumpu di sekitar 75 markah. So sama juga bagi kelas beta, 5 beta, data banyak tertumpu pada markah 75. Jadi kita akan mungkin ada yang dapat kurang daripada 75. Ada juga yang mungkin lebih daripada 75, lebih sedikit. Okey, ada juga yang mungkin dapat betul-betul pada markah 75. Jadi tak ada masalah. Yang penting ini adalah untuk menunjukkan bahawa data tertumpu pada markah 75. Okey, bila kita bercakap tentang mean 70, bermakna kita bercakap tentang data-data, kita boleh bayangkan data-data banyak berada di sekitar 70. Okey, markah 70 ini. Jadi mungkin berada di sini,
mungkin lebih sedikit, kurang sedikit dan sebagainya. Okey, tak ada masalah. Yang penting data bertumpu di sekitar 70 kebanyakan datanya. Okey, bagaimana pula dengan konsep sisihan piawai? Sisihan piawai sebenarnya menunjukkan serakan data. So, sisihan piawai ni menunjukkan serakan data ataupun dalam bahasa Inggerisnya mungkin how data is spread out. Okay, how data is spread out with respect to when you compare that with the mean. Apabila anda bandingkan dengan mean, bagaimana keadaan data-data yang lain. Okay, jadi apabila sisihan piawai semakin besar, sisihan piawai yang semakin besar, bermakna data itu terserak lebih jauh daripada titik mean. Bermakna mungkin kita ada data yang berada begitu jauh daripada nilai mean, mungkin ada yang dapat markah yang terlalu rendah, atau mungkin ada juga yang dapat markah yang terlalu tinggi. Jadi data dia walaupun banyaknya tertumpu pada mean 75, tapi ada juga data-data lain yang berada jauh daripada mean tersebut. Okay, jadi bila standard deviation dia besar ataupun bila sisihan piawai dia besar, bermakna data itu terserak jauh. Okay, sisihan piawai yang besar, serakannya lebih besar. Okay, so itu maksudnya lah. Jadi kita boleh gambarkan untuk kelas 5 gamma, ada yang mungkin dapat nilai yang betul-betul tinggi. Mungkin seorang dua ni ada nilai yang betul-betul tinggi. Ada juga yang rendah sangat. Okay, jadi tapi majoritinya you boleh dapati berada di kawasan 75 lah. Okay, misalnya that's how you boleh gambarkan data kita. Okay, jadi itu adalah gambaran bagi kelas 5 gamma. Untuk kelas 5 beta, dapat diperhatikan bahawa mean dia sama. Mean dia 75, tetapi serakan dia lebih kecil. Untuk 5 beta ni, serakan dia kecil sedikit. Jadi mungkin kalau kita boleh gambarkan, dia serakannya tidak sebesar gamma. Okay, so mungkin ada data yang berada di sini juga. Okay, di sini. Okay, mungkin ada 1-2 yang terlepas jauh sedikit daripada mean 75. Mungkin ada juga yang rendah. Tapi kalau lihat daripada segi serakan datanya, kalau kita boleh gambarkan, ini serakan datanya untuk kelas gamma, di mana sisihan piawainya 4. Ini pula adalah untuk gambaran serakan data bagi kelas beta, di mana sisihan piawainya adalah 2. Okey. Okey, bagaimana pula dengan 5 omega. 5 omega mempunyai sisihan piawai yang paling kecil, iaitu 1. Jadi bermakna kita boleh imagine data tidak banyak terserak, tidak banyak spread out. Okay, dia berada dekat dengan nilai mean. So banyak data yang akan tertumpu di sini. Okay, tidak banyak yang akan menjauhi titik mean. Jadi kalau kita boleh buat gambaran, mungkin datanya nampak beginilah. Okay. Jadi kalau you bandingkan serakan tersebut, setakat ini sahaja. Okay, jadi kecil sedikit mungkin daripada beta.